Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ya alhamdulillah sekali lagi kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dijanjikan oleh Allah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinaungi oleh para malaikat dan dikatakan di akhir majlis adalah qumu maghfurul lakum, bangunlah kamu dalam keadaan kamu diampunkan dosanya. Di antara sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Amalan yang sedikit saja, yaitu dengan duduk dalam majlis ilmu, diampunkan segala dosanya. Kadang-kadang buat sikit ya tapi pahala banyak. Tapi kat dunia ni buat banyak, ganjaran sikit je. Begitu juga. Kadang-kadang orang kata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilaih selepas daripada solat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa sebagainya walaupun sebanyak buih di laut. Ada kan? Banyak dosa. Pada 3 kali ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. 3 kali ya. Ghufira lahu. Itu menunjukkan sifat Ar-Rahman, sangat pemurah. Dia alhamdulillah kita bila kadang-kadang dalam satu hadis dalam Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, nilailah, hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisabkan. Sebenarnya kita boleh hisab sendiri sebelum orang datang hisab, kita boleh audit kita sendiri sebelum orang datang audit, kan? Macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dia kata macam kalau kita nak tahu bagaimana status hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita check up hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau hubungan dengan Al-Quran itu tak ada, maka tak ada tempat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubungan dengan solat berjemaah tak ada, macam mana kita nak kata hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maqam ni mana status kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang ini yang kita rasa risau. Macam dikatakan bahawasanya dalam seharian kita boleh nilai daripada pagi subuh tadi sampai sekarang, yang mana beragama, yang mana berpahala, yang mana tak beragama, yang mana lalai, yang mana tak lalai. Itu kita boleh nilai diri sendiri. Jadi sama-samalah kita mengambil pengajaran. InsyaAllah pada malam ini saya, kat isu Palestin sekarang ni, saya pun cuba nak bawa juga kat saya mampu, tapi dalam bentuk yang lain, iaitu tentang bagaimana hubungan Rasulullah SAW dengan Yahudi di Madinah. Bagaimana itu berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bahasanya dalam Al-Quran ni, ya, dalam keadaan sekarang ni, orang macam menentang Yahudi, negara Israel dan kejaman di Gaza. Jadi sepatutnya umat Islam selain daripada memberi sumbangan, dia kembali kepada Al-Quran. Buka tengok Al-Quran apa yang Allah ceritakan tentang aswak. Orang akan kata sejahat-jahat manusia yang dibangkitkan di dunia ini adalah golongan Yahudi. Aswad, dia orang panggil paling jahat yang tidak ada pernah dibangkitkan di muka bumi ini, maka mereka lah. Bagaimana kita nak kata mereka itu jahat? Kan? Al-Quran dah cerita satu persatu. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ni dinamakan Al-Baqarah. Apa kebesarnya Al-Baqarah ni? Kan?
amal dia letak dalam Al-Baqarah lembu betina. Kenapa tak letak dalam unta ke kambing ke, kan? Tapi bagaimana sifat orang-orang Yahudi ni bersama Nabi Musa ni, kan? Bila satu peristiwa berlaku, seorang yang kaya raya, yang perniagaan, dia tak ada zuriat dan ada anak saudara, maka bapa saudara tu hidup lama sangat, nak tunggu-tunggu lambat mati. Maka anak saudara ni membunuh bapa saudara yang kaya ni, dan dia pergi campak di tempat perkampungan orang-orang Yahudi. Jadi seolah-olahnya, jadi selepas besok tu anak saudara ni tanya, siapa bunuh bapa saudara saya? Saya bunuh saya. Padahal dia yang bunuh, kan? Jadi tak tahu ceritanya. Maka akhirnya kelam kabut berperang, maka dia mengadukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kan? Dia mengadukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk selesaikan masalah ini. Dan Nabi Musa hanya memberitahu bahasanya perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mereka menyembelih seekor lembu. Tapi orang Yahudi ni dia bukan jenis taat, tidak. Dia jenis akan kau kena mengena lembu dengan begitu tu. Kenapa tak beritahu tu terus? Beritahu terus. Apa pelik-pelik ini, kan? Jadi dia selalu bertanya. Dan daripada sepatutnya dia menerima dia tanya pula, kata Isa, apa panggil apa? Tanya Tuhan kamu. Dia tak kata Tuhan dia tanya kata Rabb bukan. Tanya Tuhan kamu bagaimana lembunya. Ini atattakhizuna huzwa. Musa, kau ni main kami ya, sudah lembu nasabah ni. Nasabah kami jadi suka-suka. Jadi dia petikaikan arahan Nabi Musa alaihissalam. Dia selalu petikaikan orang Yahudi. Akhirnya benda tu jadi mudah, kan? Benda tu jadi mudah tu mudah, akhirnya dia susah. Akhirnya jadi 4 soalan. Apa lembu jenis macam mana, colornya macam mana, bentuknya macam mana. Dah. Kalau dia kata dah selesai, kata lembu jadi sembelih. Sebab itu dalam perkara agama ni dia tak juga ada satu perkara yang ditanya-tanya pula. Ada satu masa seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah haji itu wajib? Haji ada haji wajib? Maka Rasulullah kata, ya wajib. Sahabat ni bertanya lagi pula, ya Rasulullah, adakah wajib tiap-tiap tahun? Dia tanya, wajib tiap-tiap tahun. Maka Rasulullah senyap. Kali kedua tanya, adakah wajib tiap-tiap tahun? Rasulullah senyap. Maka kali ketiga, adakah wajib tiap-tiap tahun? Rasulullah kata, lau qultu na'am, kalaulah aku kata yes, pasti kamu akan menunaikan haji tiap tahun dan kamu pasti tidak akan mampu untuk melakukannya. Jadi benda-benda macam tu yang banyak soalan macam tu, gini. Sebahagiannya boleh tanyalah, tapi sebahagiannya mengada-ngada gitu, kan? Tak boleh. Jadi dan kisahnya dalam surah Al-Quran ni sampai dikatakan 183 ke berapa saya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Seolah-olah dalam Al-Quran ni konten dia tu banyak yang melibatkan tentang Nabi Musa Bani Israel. Sedangkan Al-Quran tu Nabi Muhammad, kan? Kalau saya buat cerita, mesti saya buat cerita saya, buat cerita haji, kan? Mesti saya buat cerita saya. Jadi taklah surah isteri dia ke tentang Madinah ke, tak. Ini keajaiban Al-Quran ni, dia ada kisah cerita Nabi Ibrahim, kisah Nabi Bani Israel diselipkan dengan akhirat. Ada kisah sedikit disebutkan dengan akhirat. Dia tak kata satu surah tu, tak ada. Macam kata iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kat bawah ni pula istighfar, bertaubat. Atas iza jaa nasrullah. Jadi dia bukan satu saja, dia boleh kaitkan dengan tu. Bila kamu dapat kemenangan, kamu jangan sombong, kamu istighfar kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah. Jadi ayat tu dia macam tepat kedudukan. Kadang-kadang kita tengok dulu tadi, ini kenapa cerita Nabi Musa ni bawa 2 ayat, dan ke atas cerita lain.
Dan bawah ni cerita Nabi Musa, ada cerita hal lain. Itu maknanya Al-Quran tu dia macam seolah-olah tidak mau kita tu leka dengan ingat Allah SWT. Lepas tu akhirnya wallahu azizun hakim, azizun hakim, kita Allah maha perkasa. Dia ceritakan tentang sifat-sifat Allah. Itu menerapkan akidah. Setiap pergi sikit-sikit terapkan akidah. Sehingga ingatkan akidah. Itu Al-Quran tu memang kita kata siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia seolah-olah meninggalkan kebaikannya. Jadi sama-samalah kita mentadabburkan Al-Quran itu, supaya kita dapat membaca Al-Quran itu, kita dapat rasa feeling dalam hati. Ya Allah, ayat ini menceritakan kedudukan macam ni. Okay, kita ingat tentang orang-orang Yahudi ni. Kita pernah dengar ustaz-ustaz ada tu pernah bincang tentang sifat orang Yahudi ni. Kita lihat bahawasanya Yahudi ni akan berada di tempat-tempat yang mana cerita-cerita yang ada dalam kitab dia, Taurat dia tu, dia akan datang duduk kat situ. Dia menunggu kat situ. Contohnya, dia mendengar bahawasanya akan datang di akhir zaman nanti seorang Nabi yang akan dibangkitkan di kawasan yang mempunyai pokok kurma yang banyak, dan di situ dia akan jumpa. Dan dia dengar juga berita bahawasanya satu hari nanti Dajjal ni akan keluar bersama dengan 70,000 daripada orang-orang Asfahan di Iran, nanti akan membawa Dajjal ini pergi ke Baitul Maqdis. Lot tu akan di situ dah akan pergi. Jadi sekarang ni orang-orang kan sekarang dah lama dah duduk orang Yahudi ni banyak di Iran. Banyak di Iran, di Asfahan tu. Jadi dia pergi dah pegang pos-pos kat situ dah, sebab dia dah ingat dia. Tetapi setelah mereka ni pergi duduk di Madinah menunggu kan, sebab mereka ni Yahudi ni adalah orang yang ahli kitab, orang yang ada kitab. Orang yang ada kitab ni orang yang berpengetahuan, orang yang mempunyai pengalaman-pengalaman hidup macam tu, sebab dia ada kitab. Kalau kita lihat bahawasanya umat kita Nabi Muhammad ni seorang Nabi saja kan, seorang Nabi Muhammad, tapi mereka beratus-ratus Nabi. Sebab apa? Perangai jahat mereka. Ada Nabi dia membunuh, mereka bunuh, mereka buatlah segala-galanya kan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya kan, semua tak ada kerja lain, bunuh. Nabi Isa pun dia nak bunuh. Kerja dia nak bunuh Nabi. Kalau Nabi tak sesuai dengan dia mesti bunuh. Cerita apa tadi? Mereka tahu dah cerita kisah. Sebab tu ayat Quran kata mereka ini mengetahui bagaimana kedudukan Rasul ini. Bukan sangat kata tengok muka saja, muka ni Rasul. Tak, dia tahu bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah kehidupan dia. Sebab itu dalam Rasulullah, bila Rasulullah berpindah hijrah daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Aus, dengan Khazraj, ini dinamakan dia orang Ansar. Dan Rasulullah juga buat perjanjian dengan orang-orang penduduk di situ itu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ada 3 kabilah, 3 puak, iaitu puak Quraizah, Qainuqa dan Bani Nadir. 3 puak ni yang menghuni Madinah sebelum Rasulullah datang lagi. Dan Rasulullah buat perjanjian dengan mereka. Rasulullah perjanjian apa dia? Rasulullah akan menjaga mereka, dan kalau sesiapa yang memerangi mereka, kita akan pertahankan. Dan dia tidak boleh memusuhi orang Islam dan menjaga kepentingan Islam. Itu dah Rasulullah buat, diteliti dan diperakui oleh orang-orang Yahudi sendiri. Tapi orang Yahudi ini adalah terkenal dengan apa? Orang khianat, pengkhianat.
dia suka silap, suka potong, merosakkan perjanjian-perjanjian. Sebab tu perjanjian-perjanjian yang ada dengan Palestin tu, berapa perjanjian, Camp David, Oslo dan sebagainya, dengan Yasir Arafat, Yasir Arafat dan sebagainya, sampai Yasir Arafat kena bunuh. Bukan. Anwar Sadat kena bunuh oleh tentera dia sebab perjanjian dengan Yahudi. Jadi kisah Yahudi ini adalah kisah yang besar. Okey, saya tengok pertama kita tengok kepada kisah Rasulullah SAW. Jadi di Madinah ni, bila sewaktu Rasulullah sampai ke Madinah, saya nak cerita tentang Madinah saja. Bila Rasulullah sampai di Madinah ni, Yahudi dah berkembang, dah memegang tampuk perniagaan di Madinah. Segala pasar-pasar dia jaga. Tapi bila orang Islam pergi, dia pandang rendah kepada orang Islam, Dan dia pernah kata juga kepada orang Islam, kepada Nabi Muhammad, Yahudi ni, hebat dia Yahudi ni, dia kata apa? Muhammad, kau perang dengan Arab boleh lah. Arab tu tak kerti apa benda pun. Cuba kau perang dengan kami. Kau tengok siapa menang. Itu dia mencabar Rasulullah. Satu hari mereka ni duduk. Mereka lah yang beritahu bahasanya Rasul akan datang kat sini ke mana. Dia memang dah description Rasulullah tu dah sampai dah. Dah tahu dah bagaimana sifat-sifat Rasulullah yang ada dalam Injil kitab-kitab mereka. Tapi bila sampainya, kita lihat ada satu peristiwa besar, iaitu di Madinah, Bani Qainuqa ni dia menjual barangan-barangan di pasar. Tiba-tiba orang Islam, Muslimah seorang Islam ni pergi membeli barang di pasar Qainuqa, di kedai Yahudi. Bila beli kedai Yahudi, orang Yahudi tu kata minta perempuan ni buka jilbab. Dia nak tengok muka. Dia nak macam nak cabul lah. Tetapi perempuan ni tak nak. Akhirnya perempuan ni, Muslimah ni duduk, dia ikat tali kat belakang ni, dia ikat dengan dengan khimar, dengan tudung dia. Bila perempuan ni duduk, bila perempuan duduk bangun, terus pakaian dia cabut habis. Lepas tu dia gelak-gelak lah. Macam something kan. Gelak-gelak, tengok ni macam tu lah. Akhirnya antara ramai-ramai di situ ada seorang lelaki Muslim, dia pergi dekat Yahudi tadi, dia bunuh Yahudi itu. Bila bunuh Yahudi itu, akhirnya Yahudi lain tu bunuh orang ni pula. Jadi dua kematian. Jadi selepas pada situ, Rasulullah mengepung mereka dan menghalau mereka Bani Qainuqa ni daripada Madinah. Dikeluarkan, masuk ke kawasan Syam. Dia jauh lagi, tolak mereka tepi. Sebab dengan perangai mereka yang mencabul kehormatan orang Islam ini. Ramai yang buat macam tu kan. Macam tak apalah, tapi kalau ada perempuan lalu, dia macam buat benda-benda sampai yang memalukan orang perempuan tu. Dan kita tengok orang-orang mustasyrikin, orientalis ni mengatakan Rasulullah ni buat zalim kepada orang Yahudi, tak apa macam ni. Tak, Rasulullah sentiasa membuat baik kepada orang-orang Yahudi. Kita tengok Uthman bin Affan membeli suatu telaga nama dia Bi'ru Rumah, telaga di Madinah, sebab orang Yahudi ni mengambil harga yang mahal air untuk diminum. Tapi oleh kerana korporat Uthman bin Affan ini, menantu Rasulullah SAW ini, Uthman ni pun kena bunuh. Uthman ni, kisah Uthman paling dahsyat sekali. Sayyidina Uthman ni kena bunuh sewaktu pemberontakan oleh Khawarij di zaman dia. Yang membunuh Uthman ni pula seorang tahfiz, seorang yang orang kuat agama, tapi oleh kerana diracuni katanya Uthman ni macam ada buat panggil nepotism lah, Uthman ni buat tak betul lah. Akhirnya Uthman dibunuh, diseret itu. Sebab macam pelampau
Uthman ni dia beli, kita dengar cerita ni kan, Uthman beli telaga separuh saja. Dia tak nak jual, Yahudi tak nak jual. Mana Yahudi ni dah pegang ekonomi daripada dulu lagi, bukan sekarang. Dia tahu telaga tu pak kena air kan, telaga minyak, telaga apa. Akhirnya dia beli separuh. Akhirnya Uthman minta kepada dia, kau pilihlah kau mana satu, kau nak 2 hari ke. Jadi maka masa time dia dijual sedia. Tapi naik masa giliran Sayyidina Uthman beli Isna Asyar 12,000 dirham, 12,000, mahal beli saja. Beli wakaf saja. Hebat. Akhirnya bila turn Uthman dapat free, jadi turn Yahudi pun tak pergi belilah. Apa nak pergi belinya? Nak tunggulah ambil yang Uthman ni. Akhirnya Uthman mendapatkan telaga itu. Itulah Rasul, mana hubungan dengan Yahudi. Dan kita pun mendengarkan satu kisah, satu hadis yang bahasanya satu hari Rasulullah membeli makanan banyak daripada Yahudi. Dengan Rasulullah tak ada duit, Rasulullah dengan menggadaikan cagar perisai Rasulullah kepada orang Yahudi. Akhirnya sewaktu Rasulullah wafat, perisai ni masih lagi berhutang dengan Yahudi. Maknanya bukan dia kata Rasulullah tak ada duit, tapi Rasulullah kata hubungan baik dengan mereka itu, percaya di antara satu sama lain, tapi bukan Yahudi yang baik kan? Bukan Yahudi yang baik. Pernah satu hari kita dalam satu hadis mengatakan seorang Rasulullah ada gulam ni adalah pembantu Rasulullah. Kanak-kanak ni kecil lagi, dia ada membantu rumah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dapat tahu bahawasanya dia sakit teruk. Maka Rasulullah pergi melawat dia. Maka sewaktu Rasulullah melawat dia, Rasulullah kata kepada budak itu, aslim, berimanlah kamu kepada Islam. Maka budak ni tengok ke ayah dia, tengok ke Rasulullah. Maka ayah dia kata, atik Abul Qasim, kau taatlah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad gelaran dia Abul Qasim, anak Nabi Muhammad nama Qasim kan, Abul Qasim. Jadi sebab dia tak kata taatlah kamu pada Rasulullah, sebab dia tak beriman kepada Rasulullah. Kalau dia kata beriman atak ya Rasulullah, seolah-olah dia beriman kepada Rasulullah, tapi dia tak beriman Rasulullah, dia guna lama lah. Atik Abul Qasim, mana taatlah Abul Qasim. Akhirnya budak tu beriman, akhirnya meninggal. Tengok kejap je. Maka Rasulullah lepas itu alhamdulillah allazi anqazahu minan nar. Syukur kepada Allah yang boleh melepaskan budak itu daripada api neraka. Tujuan kita nak dakwah orang kafir sebenarnya nak membebaskan mereka daripada siksaan api neraka. Jadi tadi satu kumpulan panggil Qainuqa, satu kumpulan. Satu lagi pula kumpulan yang nama Bani Nadir. Okay. Bani Nadir ni satu kumpulan juga, Yahudi juga. Bani Nadir ni satu hari Rasulullah pergi nak bincang tentang hukuman bunuh dia di antara orang-orang Yahudi dengan orang Islam. Bila Rasulullah sampai kat situ, Rasulullah duduk di tepi dinding. Maka kata orang-orang Yahudi kata, ahsan mautina, duduklah sini, tempat yang cantik, tempat yang indah ni, bahas sini. Bila Rasulullah duduk sandar dekat dinding, tiba-tiba dia orang kat atas tu golek batu tu, nak bawa batu tu, nak daripada atas kepala Rasulullah tu, nak patung batu Rasulullah. Dia panggil kata nak pembunuhan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sewaktu itu diberitahu oleh malaikat Jibril dan memberitahu bahasanya ada batu itu. Rasulullah beredar. Dan selepas itulah Bani Nadir ini dikepung dan dihalau daripada pulau. Ya, sama juga lah, nak membunuh Nabi juga. Satu juga kita dengar ada satu kisah kan, yang seorang perempuan
seorang perempuan, Rasulullah pergi satu tempat, dia memberi daging kepada Rasulullah SAW. Maka bila dibagi daging kepada Rasulullah dari bahu ni, Rasulullah suka bahu, maka dia masukkan racun dalam tu. Bila dia masuk racun dalam tu, maka Rasulullah ambil daging tu nak makan. Bila Rasulullah nak makan, batuk. Bila Rasulullah nak makan, tiba-tiba daging tu bercakap. Daging tu bercakap. Bila daging bercakap, katanya sesungguhnya daging itu ada racun. Maka Rasulullah tak makan. Tapi sahabat yang bernama Barak yang duduk kat situ makan. Akhirnya perempuan itu dibunuh, disebabkan dia membunuh seorang sahabat tadi yang mati. 2-3 orang mati. Sehingga racun itu menyebabkan Rasulullah sakit sampai membawa mati. Racun yang lepas tu ditanya kepada perempuan itu, siapa yang meracuni Nabi Muhammad? Aku ni. Maka perempuan kata, aku yang mengaku. Perempuan itu, aku yang meracunkan. Kenapa kau meracunkan? Aku tahu, kalaulah dia seorang Rasul, pasti dia akan diberitahu oleh Tuhan, diberitahu Allah bahwasanya tempat ini racun. Kalau dia seorang Nabi, dia pasti tahu ini racun tak racun. Tapi dia tak beriman pun. Dia tak beriman pun. Akhirnya ni perempuan ini yang cuba nak racun dengan memberi daging kepada Rasulullah. Sebaliknya orang-orang hebat-hebat macam ni selalu mati dengan racun, dengan diracun dengan tak ditahui. Kalau dulu-dulu dengan racun lah, kadang-kadang tembak dan sebagainya. Okey, Bani Nadir tadi Rasulullah. Akhirnya Bani Quraizah ini dia berkaitan dengan nak membunuh Rasulullah di perang Ahzab. Perang Ahzab ni perang yang dikumpulkan semua penduduk-penduduk kawasan Mekah ni dalam keadaan 10 Yahudi saja 10,000 orang daripada Quraizah ni serang di sebelah belakang dan orang Quraisy serang di belah hadapan. Kan? Maka kat situlah dibuat khandak, dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Maka akhirnya dalam keadaan macam tu Allah turunkan angin ribut yang besar kuat sampai mereka tu lari terbuka dan mati dan sebagainya. Mereka ditangkap dan orang-orang yang ditangkap itu daripada lelaki dibunuh dan orang perempuan tak dibunuh. Macam Hamas sekarang kan, dia tak bunuh orang perempuan kan, dia bagi dan sebagainya. Sebab kita boleh tengok juga, bukanlah kata nak sebegitu. Kadang-kadang orang-orang yang berani mati kerana Allah ni seperti mana zaman-zaman sahabat dulu kan, tak takut mati, pergi saja nak mati. Kalau balik tak mati, dia rasa macam sedih, oh tak syahid, nak syahid. Maka orang-orang itu pula orang-orang yang tidak ada berkepentingan apa-apa benda pun. Bukan kata pergi perang dapat darjah, dapat pangkat, dapat apa, tak ada. Jadi akhirnya Bani Quraizah ini dihalau oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah melihat sendiri daripada Allah dah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran cerita kisah-kisah kaum Yahudi ini dalam Al-Quran supaya umat Nabi Muhammad dan kita ni ambil pengajaran lah daripada kisah-kisah Yahudi ini. Sekarang dalam wailul maghdubi alaihim waladdallin pun dah hari-hari kita dah baca 17 kali wailul maghdub, bukan jalan-jalannya engkau murkai, itu orang Yahudi, waladdallin dan orang Kristian. Dan mereka berdua inilah yang menghancurkan Islam. Dan satu lagi, orang Yahudi ni kita tak boleh jadi Yahudi kan? Kita tak boleh jadi Yahudi. Jadi tengok agama ni pun dah teruk dah. Agama Yahudi ni tidak ada apa dakwah untuk menyebarkan supaya orang tu masuk Yahudi, tak ada. Dia kalau mak kamu bukan orang Yahudi, jangan mimpi dah nak jadi Yahudi kan. Dia kena ada keturunan dia. Kalau kita tiba-tiba nak jadi Yahudi, tak boleh. Dia kena mak dia kena Yahudi juga. Okay. Akhirnya maknanya di perang Khandaq ini ataupun perang Ahzab ini, wahazamal ahzab wa wahdah. Ahzab ni maknanya
daripada kumpulan-kumpulan ramai, grup-grup, parti-parti ramai ni berkumpul untuk menghancurkan Islam. Seolah kata di hari ini hari terakhir orang umat Islam dan dah tak ada lagi lah, sebab dah akan dihancurkan oleh tentera-tentera Ahzab. Tapi Allah membantu umat Islam dengan melimpahkan ribut yang pacak, membawa mereka ini. Dan kita lihat satu lagi, kan, Nabi Musa sendiri pun dah beritahu kepada Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa duduk di tingkat yang ke-6 semasa Isra dan Mi'raj. Bila keluar turun nanti, Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, adakah Tuhan bagi kepada kamu?" Maka Rasulullah kata, "Diperlukan 50 waktu." Maka Nabi Musa kata, "Irji ila rabbika." Kembalilah kepada Tuhan kamu. Dapat bala untuk Bani Israel setelah aku dah tahu dah Bani Israel dulu memang macam tu. Kau umatmu pun tak mampu juga. Fas'alu takhfir. Pergilah minta takhfir, minta ringan daripada Tuhan kamu li ummatika. Sesungguhnya umat kamu pun tak mampu juga nak melakukannya. Nabi Musa kata. Sebab Nabi Musa dah tahu dah bagaimana perangai orang Yahudi itu. Dalam Al-Quran, Nabi Musa disebut dalam Al-Quran Nabi Musa saja 183 kali. 183 kali. Sebab melibatkan Nabi Musa, melibatkan kaum Yahudi, supaya umat Islam alert, Nabi Muhammad tahu dan Nabi Musa AS. Satu lagi saya nak cerita tentang ni kisah batuk. Kisah isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah ada seorang daripada orang Yahudi. Nama dia Sufyah binti Huyai bin Akhtab. Dia ni adalah seorang ketua Bani Quraizah. Ketua. Dan Sufyah ni ada bapa saudara yang alim juga. Sufyah menceritakan suatu dia kecil. Dia kata masa Nabi Muhammad sampai ke Madinah ini, ayah dia dengan bapa saudara dia tu yang alim daripada orang Yahudi itu keluar pagi-pagi sampai balik malam berjumpa dengan Rasulullah. Pergi jumpa Rasulullah. Jumpa tanya Rasulullah. Tanya. Nama kamu siapa? Muhammad. Bapa kamu ada tak? Mati. Lepas kamu mati, siapa kamu duduk kat siapa? Dengan bapa saudara. Sebab bapa kamu duduk kat mana? Lepas tu boleh tak aku tengok belakang kamu? Tengok ada tanda sikit kan, tanda nubuah kat sini belakang. Tengok, betul. Bila dua orang ni balik rumah, macam sembang-sembang, budak dah dengar tepi-tepi tu. Jadi Sufyah tu masa tu baru-baru nak akhir balik. Maka Sufyah kata, maka bapa Huyai ni dengan bapa saudara dia tu bercakap sama-sama sendiri. Maknanya betul ni. Dia kata, dia ni yang kita tengok dalam Taurat ni, dia lah. Dia lah. Memang dia sebiji macam ni lah. Memang confirm dia. Tapi memang tak. Dia kata, wallahi demi ma indi illa aduwan. Selagi aku hidup, aku pasti akan bermusuh dengannya. Sebab dia dah tahu bahawasanya Nabi ni akan lahir kat sini, tapi dia tak expect kata Nabi ni orang Arab. Dia tahu, tapi dia tak, kata orang Arab, orang Yahudi, dia tak tahu. Sebab tu dia menunggu tu, dia datang tu untuk menunggu bahawasanya dia harap orang Nabi yang akan datang itu bukan orang Arab, orang dia. Sebab tu Yahudi paling marah siapa? Paling marah kepada malaikat Jibril. Dengan malaikat pun dia bergaduh. Malaikat pun dia bergaduh. Habis gaduh dengan syaitan tak apa lah, tinggal dengan malaikat. Ya. Maka Sufyah dia dengar di sebelah pintu. Sufyah dengar. Waktu akhirnya Sufyah ni cerita saya pun baru baca. Sufyah ni akhirnya dia bermimpi malam, dia nampak cahaya bulan jatuh ke badan dia. Dia pergi cerita dekat ayah dia Huyai itu. Dia kata macam ni, Huyai sempat patah gigi sini. Sebab dia kata apa? Huyai tahu dah. Dalam kitab dia tu, dalam kitab Taurat dia tu,
menceritakan pada sifat-sifat isteri-isteri Nabi, maka anak dia tu macam seolah anak dia tu isteri Nabi dah. Dia tahu dah. Anak dia ke Nabi dia. Mana dia cerita ke ayah, saya mimpi ada satu cahaya datang kat sini. Jadi Sofia pun bila cakap macam tu, oh kau kahwin dengan Nabi ya. Dia Sofia tak tahu apa benda lagi. Akhirnya Sofia ni umur dalam 11 tahun macam tu, Huyai ni paksa kahwin dengan Sulam. Nama dia Sulam bin Mahsyi. Kahwin dengan Sulam bin Mahsyi, paksa supaya tak nak bagi dengan dia. Dalam perang Quraisyah ni, bapa dia tu Huyai mati dibunuh. Bapa saudara dia mati dibunuh, dan suami dia Sulam pun mati dibunuh, dan keluarga dia semuanya dia jadi tawanan semua, termasuk Sofia ini. Bila tawanan daripada Bani Quraisyah perang Fadak tu balik, maka Sofia ini menjadi tawanan. Maka sahabat kata, ini anak orang hebat ni, takkan nak biar macam tu je kan. Maka Sofia jumpa dengan Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah terkejut, kenapa kau beri salam pada aku? Dia kata, dia ceritalah macam saya cerita tadi kan, dia satu hari ayah dia dengan bapa saudara dia tu pergi jumpa Nabi Muhammad dan cerita tanya dia. Semua dia dapat lengkap dah tentang biodata yang ada dalam kitab dia. Tapi dia kata, dia berjanji dia akan perang sehabis-habisan, sebab dia ingatkan orang Yahudi rupanya orang Arab. Akhirnya Sofia ni kata, dia cerita kata, maka selepas dia dibebaskan, dia masuk Islam, maka Rasulullah tak tanya kat dia, mana Rasulullah tanya dia, At-tazawwajuni, adakah kamu nak berkahwin dengan aku? Ya. Sebab dia tak ada siapa-siapa dah, semua keluarga dah At-tazawwajuni. Maka Rasulullah berkahwinlah dengan Sofia bin Huyai, seorang Yahudi. Maka adalah orang sahabat-sahabat lain yang kata, itu Yahudi tu kan. Jadi Sofia pun macam sedih lah, sebab sering dikata-katakan ini Yahudi. Akhirnya Rasulullah ajar kepada Sofia. Sofia kata, bila orang kata kamu seorang Yahudi, kau katakanlah datuk nenek aku dulu pun seorang Nabi, iaitu Harun, dan adik dia tu Musa dan Harun, dan datuk aku dan orang sebelah aku pula Nabi Musa adalah keturunan aku, dan sekarang ni pun aku, suami aku Nabi. Jadi daripada isteri-isteri Rasulullah yang lain tu dia cemburu kepada Sofia. Pernah satu masa aku panggil Aisyah bersama dengan Rasulullah. Mana si pendek tu? Sebab Aisyah ni pendek. Dia kata, mana si pendek tu? Pendek tu. Lepas tu Rasulullah marah. Rasulullah kata, wahai Aisyah, sesungguhnya mengumpat. Sesungguhnya kata-kata engkau tu tadi tu, kalau dicampurkan dengan laut akan tenggelam laut itu. Satu mengumpat. Saya minta maaf kalau saya ada ngumpat-ngumpat. Minta maaf, saya takut yang macam ni. Satu yang Aisyah cakap macam tu, dia kata kepada Rasulullah, si pendek tu Bapak Sufyan ni pendek, maka dia gelar si pendek, kita ni gelar orang tu, gelar ni kan, sebab dia jatuh maruah orang tu. Maka Rasulullah kata, lau sekiranya mazaja, kalaulah kata-kata kamu tadi tu mencampurkan menjadi air, dan saya akan berubah air laut. Satu hari Rasulullah tengok kawan tu, Rasulullah tengok seorang dua orang tu datang, dia ada empat Rasulullah tu, basuh mulut kau tu, ada daging dekat mulut kau. Maka sahabat kata, mana aku makan daging? Aku tak makan daging pun. Tapi sesungguhnya, ya'kullah ma'akhi mata. Sesungguhnya engkau memakan daging mentah saudara kamu tu. Kadang-kadang kita banyak juga dah WhatsApp group, kadang-kadang satu grup WhatsApp, ada WhatsApp group lagi satu pula. WhatsApp group tu yang group lain ke? Yang tahu kan? Tu. Saya nak cerita bahasanya Sofia ni adalah seorang yang zahid, amal ibadat baik, macam itulah Sofia ni. Saya dah cerita Sofia lagi. Ada satu masa Rasulullah kan ada bilik-bilik banyak di Masjid Nabawi. Satu masa Rasulullah, Sofia datang jumpa Rasulullah dalam keadaan gelap.
Ada gelap itu. Lepas tu ada 2 orang lelaki pula datang tengok. Bila tengok Rasulullah tu, dia berlari. Itu Rasulullah panggil, "Mai sini. Kenapa?" "Ini Sufyan, isteriku." Rasulullah pada kata, "Takkan dengan kau bukan minat syar Rasulullah?" Rasulullah kata, "Tidak. Sesungguhnya aku tak nak engkau memikirkan sesuatu benda kepada aku, kepada Rasul, nescaya kamu akan jadi dapat dosa." Macam mana nak hilang daripada azan? Azan. Orang lain azan, saya pun azan juga. Sorry. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Kita tambah sedikit lagi. Satu soalan. Orang-orang Yahudi ni selalu datang testing Nabi Muhammad SAW. Selalu test. Dia mengharapkan Nabi tak dijawab. Kalau Nabi tak dijawab, dia akan jadi melemah soal Rasul. Tapi Allah, Nabi Muhammad sering diberitahu jawapan oleh malaikat Jibril. Itu yang Yahudi marah. Jibril selalu bantu. Satu masa orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad, dia bertanya 3-4 soalan. Dia kata, "Ya Muhammad, apakah yang orang Israel mengharamkan diri mereka sendiri satu makanan itu? Apa dia?" Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Jibril datang beritahu, sesungguhnya
Bani Israel itu dia mengharamkan dia, iaitu Nabi Yaqub sewaktu dia sakit, dia mengharamkan diri dia untuk makan daging unta. Maka sebenarnya halal, tapi dia mengharamkan. Betul tak? Betul. Sadar tak? Ya betul. Lepas tu dia tanya pula, mal farqu ma'ur rajul wa ma'al mar'ah? Apakah beza di antara air mani seorang lelaki dan seorang perempuan? Dia tanya. Rasulullah jawab, air lelaki pekat macam mana macam tu kan, sampai warna kekuningan dan sebagainya. Betul. Sadar tak? Lepas dia tanya lagi pula, ini soalan saintifik. Dia tanya pula, bagaimana kita nak tahu seseorang itu mendapat anak lelaki dan anak perempuan? Macam mana nak tahu macam mana mendapat anak? Adalah cerita tahulah kan. Cerita ni saya tak cerita lah. Maka Nabi bayar. Betul. Dia tanya lagi soalan pula. Siapakah Nabi Ummi yang tak tidur? Maka Nabi jawab, aku. Anak saya. Tanamu aini, mata aku tidur. Wala yanamu qalbi, dan aku tidak tidur. Nabi Muhammad nampak tidur tapi dia tak tidur. Sering berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi Muhammad nampak depan dan akan nampak belakang. Sebab sahabat duk main kat belakang dia nampak. Kau semayang macam mana semayang, Rasulullah nampak. Itu mukjizat Nabi. Kita pakai kamera. Okey, soalan yang keempat. Soalan keempat. Man waliyuhu minal malaikat? Ini soalan dia. Dia kata, kalau kamu jawab semua empat-empat ni betul, kami akan masuk Islam semua. Soalan yang keempat dia kata, man waliyuhu minal malaikat? Siapakah ketua daripada malaikat? Maka Nabi Muhammad kata, Jibril AS. Dia kata, nakruhu, kami sangat benci kepada malaikat Jibril. Dia lah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, dia lah berperang pada kami. Maka turunlah ayat Quran, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Kenapa ni Jibril hantar bagi Nabi ni yang mengesahkan kebenaran kita-kita yang terdahulu. Jadi Al-Quran mengesahkan kita-kita terdahulu, menguraikan bagaimana kita terdahulu di hadapannya, di hadapan orang-orang Yahudi yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail. Sebab apa? Ini adalah malaikat yang panggil tugasnya banyak. Jibril, Mikail ni tugas apa dia? Mikail memberi mengatur segala rezeki. Maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana Allah turunkan menjawab kepada mereka ini yang memusuhi Jibril AS. Malaikat pun dia musuh, dengan orang Palestin lagi lah kan, dia memusuhi. Jadi semoga orang-orang Palestin yang sekarang ni berada dalam kekalutan, dan kita mendoakan mereka segala perancangan-perancangan ketenteraan yang mereka canggih itu tidak menjadi canggih, tapi tidak menjadi. Saya tengok dalam Facebook Arab ada satu tempat dia kata sampai 40 dapat 40 kitab kita kebal dimusnahkan dalam masalah macam tentera Zionis. bengong macam hilang tumpuan, hilang arah, hilang strategi tak menjadi, macam tu. Jadi itu kita bila kita tengok peperangan daripada Rasulullah ni, Allah mencampakkan arwah itu, Allah mencampakkan ketakutan dalam hati mereka tu. Bila kita takut nak perang pun tak boleh dah. Dan bila kita rasa confident, bila Allah campakkan confident, kita buat betul. Tapi bila Allah campakkan rasa macam sejuk tangan, takut je tu, dia tak menjadi. Pergi pun dalam keadaannya tak penuhnya, dalam keadaannya takut-takut. Jadi sebab itu Allah mencampakkan. Sebenarnya bila orang Islam ni
dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan tolong. Tapi kalau orang Islam tu, tentera Islam dengan tentera kafir sama je, level sama je, sama maksiat sama je, maka tidak ada beza. Tapi orang Hamas ni, dia seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hafiz Quran, duduk dalam ibadat, semua tidak ada apa, maka keselayaknya Allah akan membantu orang-orang macam ni. Tapi kalau yang ni pun sama, lebih kurang tak semayang, tak apa, tapi dia tu kan apa panggil Gaza. Sebab tu kadang-kadang orang kita membantu Gaza untuk Palestin ni iman, kadang-kadang iman dan tauhid, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meyakini bahawasanya mereka itu ada dalam keadaan hak. Kita tak boleh dah dengar berita-berita palsu, berita-berita yang memberi kemusnahan, memberi keburukan. Kita kena letak bahawasanya mereka takkan dengan Yahudi itu Yahudi lebih baik, kan? Takkan dengan Yahudi lebih baik. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita cuba mengkaji tengok bagaimana janji-janji Allah di akhir zaman itu sudah dekat. Jadi sebab itu satu hadis Rasulullah kata kepada seorang sahabat, dia kata mata sa'ah, orang kata ada kiamat, ada kiamat ada. Maka Rasulullah mata sa'ah, bila berlaku hari kiamat? Maka Rasulullah tanya lelaki itu, maza adat terhad, ada kiamat, tapi apa yang kamu bersiap sedia untuk kiamat tu? Kau kata kiamat, tapi apa persiapan kamu buat? What is your preparation? Takut kiamat tapi semayang tak? Takut kiamat solat tak? Takut kiamat tapi tak buat. Maka lelaki dia kata adat terhad, aku tak buat banyak apapun illa melainkan aku hibbullah wa rasulullah, aku sangat sayang kepada Allah dan aku sangat cinta kepada Rasulullah. Mana dia buat perkara tu, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Rasulullah suruh dia buat, dengan sangat-sangat bercinta kepada Allah. Itu saja. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, cukuplah. Kadang-kadang orang tak takut mati ni, orang mati tapi tak semayang. Tak macam mana mati dengan khabar orang mati, tapi lepas tu dia tak dekat pun dengan Allah. Oh, ada orang mati, tiba-tiba surau penuh. Kenapa ni? Ada orang mati. Dia beriman, takut. Tapi tak ada. Selamanya. Mungkin datang solat jenazah. Mungkin solat jenazah, lepas tu asar, zuhur tak datang. Itu kadang-kadang kita kena fikir habis-habisan tentang peluang yang Allah beri kepada kita ni. Kita diberi oleh Allah peluang. Peluang ni maknanya masa. Peluang, Allah bagi peluang tu. Peluang tu dia ambil dia bila masa saja. Peluang tu dia ambil tanpa diminta kebenaran kepada kita nak ambil nyawa kita bila. Jadi kalau kita diambil dalam keadaan kita bersedia, dalam keadaan ibadat, alhamdulillah. Tapi kalau diambil dalam kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, waliyazubillah. Jadi semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketetapan dan insya-Allah an-nasrul qarib, kemenangan akan dekat dengan itu. Dan ingatlah bahwasanya orang-orang Yahudi ini dia adalah musuh Allah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi, lan, Allah menggunakan kata lan di mana fariq, tak akan mungkin tarda setuju dengan kamu hatta sehingga kamu mengikut millatahum, agama mereka. Dan satu hadis mengatakan di akhir zaman ni orang Islam akan mengikut Yahudi dan perangai mereka tu hatta sehingga mereka masuk ke lubang biawak pun dia nak ikut juga. Mana dia nak ikut semua. Dia nak ikut semua apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Hidayah di mana as-sabat. Yang penting kali sabat. Sabat di mana ketetapan. Kita dah ada tapi tak nak kita goyang-goyang lagi dah. Tak nak as-sabat. Wasabit aqdamu, tetap. Kalau solat tak ada kata hari ni solat bisa tak solat. Ini kita macam tasbih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ialah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Islam. Jadi saya minta maaf, semoga kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mendengar lama menunggu ni dapat pahala insya-Allah. Tapi taklah jangan lama sangat. Itu saja, semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kemenangan kepada umat Islam yang sentiasa berjuang untuk meningkatkan kalimatullah. Kalimatullah ialah mulia, mengangkat kalimah Allah yang tinggi. Saya tengok dalam yang duk tembak tu, dia kata waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kena dengan ayat ni kan, supaya tak nampak.
Tapi daripada surah Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum la yubsirun. Itu pun masya-Allah. Kalau orang yang sedemikian itu dalam perjuangan, dah tentulah mereka tidak dalam keadaan lalai mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.